Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita bab masih dibaca panjang kat dah. Syarat sah makmum ikut imam dah. Syarat sah makmum ikut imam. Kita sambung sikit dah. Okey, seterusnya dah. Gunung yang dapat dinaiki disamakan dengan tanah lapang. Sah ikut makmum yang berada di atas kepada imam, kepada di atas kepala imam lah, yang berada di bawah. Kalau makmum masih dapat melihat imamnya, tak kira lah makmum dah di atas ke di bawah, asalkan boleh nampak tu imam dah. Dan jaraknya tidaklah begitu jauh. Gunung ke apa pun jangan jauh dak lah nah. Dan makmum dapat berjalan menuju tempat imamnya tanpa membelakangi kiblat. Itu syaratnya. Ini telah dinaskah oleh Imam Syafi'i tentang ikutan orang yang solat di atas Jabal Abi Qubais kepada imam di Masjidil Haram. Jadi dekat dengan Masjidil Haram tu. Dia semaya di atas jabal dan bukit tu boleh ke tak boleh dah. Ada perbincangan lah. Nah, kira boleh dah. Ada lagi satu nas lain dari Imam Syafi'i yang mengatakan tidak sah ikuti orang berada di atas Jabal Abu Qubais kepada imam yang berada dalam Masjidil Haram. Ada kata sah? Tak ada kata sah. Sebab itu kita ni tak pada kata-kata lama saja dah kita kena tengok dalil dah. Namun nas ini ditakwilkan kalau makmum tidak dapat berjalan menuju tempat imamnya. Terkecuali dengan membelakangi Kaabah atau jauh jaraknya antara makmum dan imamnya. Atau terdapat pemisah antara imam dan makmum dengan beberapa bangunan sehingga makmum tidak dapat melihat gerak-geri imamnya. Itulah. Dan sekali lagi situ juga tak tahu pasal imam dia dah. Jadi tak jadilah. Imam tak boleh ikutlah. Makmum tak boleh ikut imam dah. Demikianlah yang diterangkan oleh Syekhul Islam Zakaria Ansari dalam kitabnya Asna'ul Matalib. Nah. Syarah Manhajul Talib dah. Demikian juga menurut Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj dan Syekh Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj. Semuanya kata gitulah. Kalau tak nampak kau ada halangan-halangan tertentu, ada bangun ni kau dah. Barulah dia kira jauh tinggi atas dan bawah tu baru tak sah. Dia tak selagi tahu gerakan imam dia sah lah dah. Dia boleh pergi ke imam dia dah. Jika imam dan makmum dalam dua buah kapal sedang berada di lautan, maka dilihat kalau kedua kapal itu terbuka atapnya, maka sama seperti imam dan makmum yang berada di tanah lapang. Kapal kata buka atap, nampak imam makmum serupa di tanah lapang, kata sahlah ikuti terhadap imam walaupun kapal berlainan dengan syarat jarak keduanya tidaklah jauh, sekalipun kedua-dua perahu layar tadi tidaklah tertambak. Tak tertambak pun tak apa dah, asal ketahu, asal kedekat lah, tidak jauh sangat. Kalau kedua perahu layar tadi tertutup atapnya, perahu tu, kapal perahu tutup atapnya, tu imam tu dalam kapal dah, bukan duduk luar siapa nampak dah. Umpamanya keduanya atau salah satu dari keduanya beratap, maka kedua kapal lain itu seperti dua buah bangunan yang berlainan, maka disyaratkan jarak keduanya dekat. Tidak ada antara keduanya yang dapat melindungi pandangan makmum kepada imamnya, atau ada seorang yang berdiri di depan pintu dari kedua kapal layar tersebut. Dan kalau seorang-seorang dari keduanya di atas dan yang seorang di bawah, maka tidak disyaratkan bahawa perbetulan badan keduanya. Ini berdasar kepada Pak Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajul Talibin yang disetujui oleh Syekhul Islam Khatib Zakaria Ansari, Khatib Syarbini, Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli, dan hanya disyaratkan jarak keduanya tidak lebih dari 300 hasta. Di kapal ni bertanya, dia tutup, tutup tapi dia pas ke atas ni. Contohnya duduk dari bahagian bawah kapal dah, lepas tu imam, lepas tu sambung ke atas. Sambung ke atas nampak makmum tu nampak oleh kapal sebelah dia tu. Nampak makmum diri dah. Jadi orang makmum
kapas lagi boleh nampak, boleh ikut belakang makmum tu tak apalah. Kalau tak nampak, tak tahu pergerakan imam dia, tak ada pertengahan, tak boleh lah dah. Boleh tu dah cerita dia dah. Tak mesti tinggi rendah. Mungkin tu imam tinggi, mungkin makmum rendah, mungkin makmum hak ikut tu imam dia kapal yang sama tu tinggi, mungkin rendah. Jadi tak mesti sama tinggi je dah. Gitulah cerita dia dah. Yang penting jangan lebih daripada 300 hasta dia kata dah. Habis sekarang dah. Kalau imam dan makmum tidak dalam masjid, dan makmum dapat berjalan menuju tempat imamnya tanpa membelakangi kiblat dah. Tidak dalam masjid dah. Tapi makmum tu boleh pergi ke imam tanpalah dia tu paling arah kiblat daripada arah kiblat, maka sahlah ikutannya sebagaimana diterangkan di atas. Dan makruh salah seorang imam atau makmum berada di atas. Yang satunya berada di bawah terkecuali kalau memang dia perlukan. Kaedah dia kena sama rata kalau boleh dah. Tapi kalau tempat tak muak dah, tempat-tempatnya padat penduduk, bangunan pun padat, jadi semua masjid tu terpaksa buat atas bawah. Terpaksa begitu baru dibolehkan lah. Kalau tidak tak boleh atas bawah dah. Syarat yang keempat yang mengesahkan ikutan makmum kepada imam bahawa makmum berniat mengikuti imam atau berniat solat berjemaah bersama imam atau berniat menjadi makmum. Itulah makmum ni kita tulis Melayu MAKMUM dah. Sedangkan imam ni pemimpin, makmum ni yang mengikut pemimpin dah. Makmum dia, maf'ul, kena buat, kena ikut dah. Gitulah jadi lah. Jadi kita terjemuk tulis kat Melayu tak kena makmum, bukan makmum ni, makmum ni. Ya apa kata? Daripada imam lah, kata daripada imam, makmum yang kena ikut. Imam pemimpin yang dipimpin lah, makmum. Kalau hanya mengikuti dalam perbuatan seperti rokok atau salam tanpa berniat berjemaah, ikut saja tapi tak niat berjemaah, atau ragu dalam hal niatnya, maka solatnya batal dengan syarat kalau lama menanti pada perbuatan. Tetapi kalau tidak seperti itu, maka tidaklah batal solatnya. Jadi kalau ikut semata-mata rokok dan salam tanpa niat berjemaah, tak jadi dah semaya dia dah, batal semaya dia. Dia kena niat berjemaah pasal dia ikut benda tu, ikut imam. Dia bukan jadi perbuatan semaya tu, dia tupai imam dah, jadi tak cukup rakaat pun dah. Dan sebab itu kalau tak niat ikut jemaah boleh jadi batal dah semaya dia, kata dah. Itu dah. Dan huraian di atas dapatnya disimpulkan bahawa tidak wajib pada solat 5 waktu berniat berjemaah dalam takbiratul ihram. Hanya niat berjemaah dalam takbiratul ihram itu lebih afdal kerana ia akan perolehi pahala berjemaah dari permulaan solatnya. Jadi tidak wajib. Makmum pun tak wajib, tak imam pun tak wajib niat start daripada takbiratul ihram awal tu niat jadi tak imam ke, niat jadi sembahyang jemaah lah. Jika jadi tak imam ke makmum dah, tidak wajib buat niat selalu dah. Tengah-tengah sembahyang tu boleh niat lagi dah. Yang macam niat jamuk lah. Mazhab kita ni, dia syarat dia. Jamuk ni mesti dalam sembahyang pertama, bukan dari takbiratul ihram. Dulu-dulu kat orang tua kat. Dia takut nak sembahyang jamuk gua nak niat masuk niat tu, payah dah. Niat ni, dia ingat masa takbir bermula. Niat ni, tengah-tengah sembahyang boleh dah. Sebelum habis rakaat sembahyang pertama, sembahyang zuhur tu, tak niat lagi jamuk takdim dah. Habis sembahyang pertama dekat Nabi Saleh tu baru ni, aku nak jamuk lah dengan asar lalu. Dah lagi niat masa tu dah. Dah. Begitu juga niat jadi imam ke jadi makmum ni dah. Boleh. Makmum imam tu iyalah dia jadi dia sembahyang sore tu di bawah cuak ni boleh jadi niat imam. Hak makmum pun boleh dah. Dia sembahyang sore mula dah. Tak tengok ada orang sembahyang jemaah dia pun ikut jalan sikit ke biar masuk sah ni ikut retak dah. Ataupun tak masuk sah boleh niat juga dah. Tengoklah kalau bercanggah rukun tak sama rakaat tu. Kena mufaraqah pula. Ikut sementara gitulah ceritanya. Kalau bertakbir tanpa berniat berjemaah dah. Dalam takbirnya sahlah solatnya, namun jatuh solat seorang diri lagi lah. Tak boleh pahala jemaah lagi masa dia niat sore dah. Kerana itu kalau ingin mengerjakan solat berjemaah maka wajib berniat sebelum takbir. Kerana kendati pun ia mengikuti perbuatan tanpa niat, umpamanya rokok bersama-sama dengan imam sesudah lama menunggu, maka batallah solatnya dah. Tak boleh lah. Kalau nak ikut imam, kena ikut niat tu imam lah. Kalau ikut saja-saja, dia kata boleh batal ni kalau sampai bercanggah dengan perbuatan semaya.
Tiba-tiba dia tak baca Fatihah dah, rokok bersama imam. Hanya bercanggah dah. Dia kena ikut niat tak imam baru boleh tu rokok bersama imam. Lepas tu dia baca Fatihah dah. Sedangkan dalam solat Jumaat, niat berjemaah dalam takbir hukumnya wajib. Tapi kalau niat berjemaah sembahyang Jumaat wajib pasal dia rukun, dia syarat sah sembahyang Jumaat tu kena berjemaah ya. Kerana menjadi syarat sah solat Jumaat lah. Jumaat. Jadi kalau dia niat tak boleh, tak imam dapat tak niat lagi, tapi biasa automatik niat dah. Tapi kalau nak ayat bui kata niat maka tak jadi sembahyang Jumaat dia. Kerana sembahyang Jumaat ni wajib niat ikut tak imam dah. Habis itu. Syarat kelima, hendaklah sama perbuatan antara makmum dan imamnya. Kerana kalau perbuatan kedua-duanya berbeza, umpamanya solat fardu yang 5 dengan solat gerhana atau solat jenazah, tidaklah sah ikutannya kerana sukar mengikutinya. Tak logik. Tak ada. Sebenarnya dia tak rokok nasu nak ikut kan. Ataupun solat gerhana pelik juga. Gerhana ni 2 kali rokok ni. Jadi ada 3 kali rokok, riwayat macam-macam dah. Tadi mazhab jumhur ramanya, mazhab kita ni kata 2 kali rokok dah. Jadi menyebabkan pening nah, jadi pening. Sah solat fardu di belakang orang yang tasbih, solat asar dan maghrib dan sebagainya. Sebaliknya boleh ikut dah. Jadi boleh ikut solat tasbih dia kata dah. Tasbih ni tak boleh dah. Cuma ni lama baca tasbih tapi tidak dah. Cara dia macam sembahyang jenazah atau semacam sembahyang gerhana, 2 kali rokok tak. Tidak, dia serupa dengan sembahyang biasa, cuma ni panjang tasbih. Jadi boleh ikut lah nak. Ni ikut solat asar pun boleh, atau maghrib pun boleh tak? Boleh. Dan sah solat qada di belakang orang yang solat tunai dan sebaliknya. Boleh juga mazhab kita, mazhab lain tak ada. Jadi kita boleh niat solat qada di belakang orang solat tunai, ataupun niat solat qada di belakang orang solat tunai, ataupun niat solat tunai di belakang orang solat qada, boleh belakang. Sah solat fardu dalam belakang orang yang solat sunat. Kita nak orang semai kita mari lewat. Tiba-tiba orang semai ba'diyah ni, qabliyah ba'diyah, rawatib ba'diyah kan. Jadi kita ikut juga. Kita ikut juga pun boleh dah. Dia boleh pada jemaah lagi dah. Kerana semua solat itu sama, cara pelaksanaannya sama saja dah. Cumanya 2 rakaat boleh tambah lah. Cuma dia tidak bercanggah macam solat gerhana ataupun solat jenazah kan. Kalau solat imam lebih panjang dari solat makmum, maka makmum dapat memilih sesudah selesai tahiyatnya antara mufaraqah dan memberi salam dengan menanti imamnya, maka cara inilah yang terafdal dengan syarat jika membaca makmum akan tahiyat yang dibaca oleh imam. Tahiyat sama. Tahu kan tahiyat sama dah. Ya ginilah contohnya dia semaya nak qada ke apa 3 rakaat. Ikut sembahyang Jumaat. Isa dah. Jadi masa imam bangun dia baca tahiyat akhir. Atau imam tu bangun tak cukup rakaat lagi. Sama serakaat je boleh tunggu. Boleh tunggu tu. Nak bersalam bersama imam. Boleh lagi lah kata lah. Ataupun tak imam tu semaya salah dah. Sepatutnya dia yakin tak imam ni salah. Lebih 5 rakaat. Dia 4 rakaat yakin dah. Dia tunggu masa duduk tahiyat akhir rakaat keempat tak bangun tak ikut macam orang lain. Orang lain tu ikut tak imam belakang lah. Boleh wasbah pun ikut tak imam ikut dah. Sengaja ramanya. Jadi ikut tak imam belakang. Jadi dia ni yakin. Dia kata dok tak imam salah ni pak dah. Dia pun tunggu bila-bila duduk tahiyat akhir. Tak imam tu siapa dia tunggu dah siapa tak imam tahiyat akhir. Nah, misalnya baru dia ikut misalnya. Contohnya seorang solat subuh di belakang orang yang solat zuhur. Maka boleh bagi makmum yang solat subuh tadi menanti imamnya sudah selesai tahiyatnya. Jadi dia sembahyang qada subuh contohnya dia sembahyang zuhur dah. Tak imam sembahyang sampai tahiyat awal. Dia ni tunggu dah. Tunggu tak imam ni beri baca rakaat ketiga, baca rakaat keempat, baru dah nak tahiyat akhir tu. Baru dah beri salam, dia pun beri salam bersama imam. Boleh juga dah. Kalau imamnya duduk membaca tahiyat awal, kalau imamnya duduk membaca tahiyat awal dan berniat mufaraqah dan memberi salam, boleh juga dah. Jadi tak imam baca tahiyat awal, dia baca tahiyat akhir, tapi niat mufaraqah dia beri salam boleh. Tapi kuranglah pada sikit dah. Dan kalau makmum membaca tahiyat yang bukan dibaca oleh imamnya, maka makmum tidak boleh menanti dan wajib mufaraqah. Ni pun masalah pelik juga dah.
Tak tahu mana Tok Imam baca serupa kita dah. Tahiyat yang biasa kan mazhab kita boleh dah. Biasanya hak tulah tu dah. Mazhab lain tak baca hak lain. At-tahiyatu lillah wassalatu wassalam macam-macam dah cara dia dah. Dia ada 10 selawat je sahih pada Nabi dah. Umpamanya seorang solat maghrib di belakang imam yang solat isyak, tidak boleh menanti imam pada akhir rakaat ketiga dan wajib berniat mufaraqah. Tapi tak boleh kata orang yang solat maghrib di belakang imam solat isyak. Tak boleh tunggu tu imam kata pada akhir rakaat ketiga, kata tak, dia wajib mufaraqah. Dia kata gitu pula. Tak dua je tulisannya. Dan juga kalau seorang yang solat subuh di belakang imamnya tidak duduk membaca tahiyat awal. Tok imam ni tak baca tahiyat awal. Tidaklah boleh makmum menanti dan wajib berniat mufaraqah. Gitu pula. Tok imam ni sepatutnya duduk tahiyat tahiyat awal tak ada, jadi dia tak tutup tahiyat awal Tok imam. Jadi dia bercanggah Tok imam lepas tahiyat awal, lepas sujud yang kedua sebelum dalam rakaat kedua. Sepatutnya tahiyat awal dia bekah bangun Tok imam. Jadi dia tak boleh ikut dah. Dia tak boleh ikut, dia kena mufaraqah dah. Habis tu syarat kelima dah. Syarat keenam pula, hendaklah bersesuaian antara makmum dan imam dalam mengerjakan perbuatan yang sunat dikerjakan oleh imam atau yang tinggal oleh imam kerana kalau menyalahi imam sangatlah tercela dah. Kena sesuai imam dan makmum dah. Kalau imam yang mengerjakan sujud tilawah, sujud sejadah, sujud tilawah dah, maka wajiblah bagi makmum ikut mengerjakan sujud tilawah. Atau imam baca sujud sejadah, sujud tilawah, makmum wajib ikut dia. Tak boleh kata aku kerah tak sujud tu sujud, tak boleh. Dan kalau imam tidak mengerjakan sujud tilawah, maka juga demikian makmumnya. Baca ayat sejadah tapi tak sujud tilawah tak imam dah. Jadi makmum pun tak boleh sujud lah dah. Kerana kalau makmum menyalahi imamnya, umpamanya imam meninggalkan sujud tilawah lalu oleh makmum dikerjakannya, atau imam yang mengerjakan sujud tilawah lalu makmum tidak mengerjakan sujud tilawah, atau makmum meninggalkan tahiyat awal sedangkan imamnya membaca tahiyat awal, maka batallah salat makmum kalau diketahui akan haramnya dan disengajakannya. Walaupun benda tu sunat, abad tak siapa wajib, tapi bercanggah tu boleh menyebabkan batal semuanya dia dah. Oleh sebab itu kita ajak dah. Kalau pergi Mekah ke apa, kalau orang tak baca kunut, terus duduk tebing, duduk baca doa kunut lah. Walaupun ada ulama kata boleh setengah-setengah ulama kita dah. Kerana betul-betul lebih berat kita kata bercanggah perbuatan. Kita angkat tangan orang duduk sujud dah. Jadi sangat bercanggah dah. Lebih berat daripada tak adil lah kalau kira logiknya. Tak padai lah nak tak taksub mazhab, siapa ke batas maya dah. Tapi kalau imam duduk membaca tahiyat awal sedangkan makmum berdiri dengan sengaja, tidaklah batal solat makmum tetapi sunat kembali duduk. Dia sengaja pun tak batal lagi. Dia kata tak batal dah. Tapi dia kena turun balik lah. Dan jika imam berdiri kerana lupa, kembali duduk. Tak ada masalah lah, lupa dah. Dan kalau tidak kembali duduk, maka batal lah solatnya sama ada sengaja saat ni ataupun tak sengaja kau. Lupa kau apa-apa, kali tak turun balik. Dah, dia batal. Dia kira gini lah, kalau sengaja bangku batal lah, tak sedap kira ni lah. Kira automatik batal. Kalau sengaja, tak sengaja hak cerita ni lah. Kalau sengaja, bercanggah nanti ni batal lah. Tu syarat yang keenam lah. Syarat yang ketujuh lah. Syarat yang ketujuh, hendaklah mengikut imam. Hendaklah makmum itu mengikuti imam dalam takbiratul ihram atau lainnya iaitu makmum bertakbiratul ihram sesudah imamnya angkat takbir dengan yakin. Jadi tok imam tak angkat betul yakin sudah dah baru dia boleh angkat takbir. Tak boleh dah tok imam setengah-tengah angkat takbir dia pun serentak dengan tok imam. Tak boleh. Dia kena sudah takbir Allahu akbar tengah tu sudah barulah makmum boleh angkat takbir ni. Jika berbarengan atau serentak takbir makmum dengan imamnya atau pada sebahagian dari takbirnya, atau ragu takbir apakah sudah tertakbir imam ataupun serentak berbarengan takbir imamnya atau tidak, maka keraguannya cukup lama diduga. Kalau lama lah ragu dia. Kemudian dari takbir imamnya sudah itu ternyata terdahulu dari takbir imamnya, maka tidak sah solat kerana dalam hadis sahih diterangkan la idza kabbara fakabbiru. Jadi dia kena tak boleh main waswah dah. Kalau lama dok main aku ni serentak nanti email ke, kalau mikirlah metal tak apa dah. Kalau mikir lama dah aku ni ke cepat dah betul email dah. Tu email akak takbir aku ni akak takbir sekali untuk email. Jadi kalau mikir lama tu
Okey, batal lah. Kalau mikir sebentar tu mungkin tipu daya setan tak sedap pakai mana. Kenapa dalilnya idza kabbara fakabbiru, apabila imam sudah bertakbir maka bertakbirlah kamu. Jadi mak kita ni kena takbir bila tak imam takbir. Dan kena sudah tak imam takbir baru boleh makmum takbir. Dari keterangan hadis di atas nyatalah bahawa Nabi SAW menyuruh mengikuti orang yang bersolat saja dan tidak termasuk yang solat dalam solatnya. Terkecuali apabila telah selesai takbirnya. Jadi Nabi ni suruh ikut orang yang solat. Dan termasuk yang solat dalam solatnya terkecuali apabila telah selesai takbirnya. Jadi kita ikut. Kalau dia tak selesai takbir dia tak tentu lagi dia nak sembahyang ke tak. Allahu Akbar dia sudah tu baru dah dia tentu dah sembahyang. Baru kita boleh ikut. Orang yang mengangkat takbir lebih dahulu dari takbir imamnya atau berbarengan ini serentak dengan takbir imamnya mengikut orang yang belum solat, maka tidaklah sah ikutannya. Tak jadilah, tak sah ikutannya, batas sembahyang ni kena mufarakah lah. Dan juga batal solat makmum kalau dengan sengaja mendahului imamnya dua rukun fi'li sekalipun rukun pendek. Dah. Kita ni kata rukun yang pendek pun kalau cepat dah tak imam dah. So tu tak batal lagi. Masa ambali batal dah. Contoh kita ni tak imam ni rokok nak. Ataupun tak imam ni diri lagi. Kita bahar rokok itidah dah. Lepas itidah tu dah. Kita nak sujud tak imam tak turun rokok lagi. Jadi cepat dah lebih daripada rukun dah. Jadi batal lah semuanya. Umpamanya makmum rokok yang kita bicara. Umpamanya makmum rokok sebelum imam makmum bangkit sedangkan imamnya baru hendak bangkit. Nah. Baru nak rokok nah. Okey baru kita tengok hajar mana. Ya dua rukun. Kalau rukun pendek. Umpamanya rokok makmum dahulu daripada imamnya maka apabila dikendaki oleh imam rokok maka bangkit. Makmum maka apabila dikendaki oleh imam bangkit daripada rokok sujudlah makmum itu maka batallah sembahyang makmum itu apabila ia sujud. Dah. Dua kali macam ni imam makmum rokok sebelum imam. Makmum bangkit sedangkan imamnya baru hendak rokok gitu dah. Sedangkan makmumnya sudah sujud. Lepas tu masa imam nak bangkit tidak, makmum sujud dah. Maka batallah solat apabila ia sujud dah. Siapa sujud batal. Jadi dua kali tu tidak imam tu nak rokok. Dia ni tidak lah. Nah. Imam tu imam nak bangkit dia berokok, dia sujud dah. Dia sujud dah. Jadi batal imam. Batal makmum tu dah sembahyang dia. Kira dua rukun lah, dua rukun fi'li dia. Dan demikian lagi batal sembahyang makmum kalau terlambat dua rukun fi'li. Ni sekarang cepat tu sekarang hak nampak betul dia juga dah. Terlambat dua rukun fi'li dari imamnya tanpa uzur dah. Umpamanya terlambat dari imamnya kerana was-was. Sekalipun pada rukun yang pendek. Seperti dalam rokok. Dan iktidar. Dan imam tunduk hendak sujud sedangkan makmum masih lagi berdiri. Atau imam sujud dalam sujud yang kedua. Dan makmum berdiri lalu membaca Fatihah. Kemudian tunduk rokok sedangkan makmum masih duduk di antara dua sujud. Maka batallah solatnya dah. Jadi rokok nanti imam ni rakaat kedua rokok nah. Dia baru duduk antara sujud, dia batal lah solatnya dah. Dia kira jauh lah dia. Yang pentingnya jauh sangat lebih dua rukun fi'li yang panjang dan rukun fi'li pendek lah. Kalau makmum sempat mengikuti imamnya pada perbuatan selain dari takbir atau ihram, sekalipun pada salam, tidaklah mengapa namun makruh seperti itu dan lagi menghilangkan pahala berjemaah. Jadi dia tak ikut, tak ada takbiratul ihram. Dia ikutnya lepas tu. Siapa kata hak bisalah dah. Tok imam nak bisalah baru ya Allahu Akbar sebelum tok imam bisalah dah. Allahu Akbar, tok imam sampai bisalah dah. Jadi tidaklah mengapa namun makruh seperti itu dah. Maksudnya sah lagi dah. Tapi makruh kalau lambat-lambat. Dan lagi menghilangkan pahala berjemaah lah. Kurang pahala. Kalau boleh pun sikit benar dah.
Kalau makmum terdahulu atau terlambat dari imamnya satu rakaat fi'li, tidaklah batal solatnya. Satu fi'li, satu rukun fi'li lah. Tidak batal solatnya, tapi haram makmum mendahulukan imamnya satu rukun fi'li yang lengkap. Seperti makmum rokok dan bangkit tidak ada. Dah rokok. Sedangkan imam masih berdiri lagi. Maksudnya tunduk nak sujud dia, tapi dalam keadaan tak sampai tahap rokok lah. Jadi makmum tu berdiri lagi. Maksudnya cepat dua tu imam, barulah batal lah. Jika makmum terlambat dari imam kerana uzur, umpamanya terlambat membaca bacaan yang wajib. Fatihah lah tak? Bukan kerana was-was umpamanya. Bimbang apakah membaca doa iftitah dan ta'awuz dalam Fatihah. Sedangkan imam sudah berrukuk. Atau hampir rukuk. Atau sedang rukuk. Dan makmum pada masa itu masih lagi berdiri membaca Fatihah. Apakah sudah dibaca atau belum dibaca atau bahawa ia meninggalkan Fatihah dah. Ini wak gana dah. Atau imam terlalu cepat. Sehingga ia terlalu cepat membaca Fatihah lalu imam rokok sebelum selesai makmum membaca Fatihah, maka semua itu dianggap uzur belaka dah. Keterlambatan makmum dari imamnya kerana melaksanakan perbuatan solat menurut tertibnya untuk dirinya sendiri selama belum lewat 3 rukun yang panjang yang harus dikerjakannya sendiri, tidak termasuk rukun yang pendek seperti iktidal dan duduk antara sujud. Jadi hak jarak tinggal tu tak boleh lebih daripada 3 rukun yang panjang lah. Jadi siapa duduk sujud terakhir lah, kira-kira korek. Jadi tak turun lagi, batal lah. Bagi ada uzur dah. Hak tak ada uzur tu hak tak boleh lah. Ada uzur dimaafkan lewat siapa 2 rukun yang panjang pun tidaklah terus batal semuanya dia. Tapi dimaafkan lah tak. Kalau makmum sudah menyelesaikan tapi tak siapa lepas lah 2 rukun lah. Maksud dia dia lah rokok sebelum imam tu bangkit sujud dah. Kalau makmum sudah menyelesaikan Fatihah sedang imam masih sujud yang kedua, hendaklah makmum rukuk dan memperbuat perbuatan solat sesuai dengan tertib untuk dirinya sendiri kerana belum lewat 3 rukun yang panjang lagi. Tak lepas lagi rukun yang 3 yang panjang dah. Sujud yang kedua tak lepas. Kalau lepas dia sujud kedua, makmum tak turun rukuk lagi, batal lah semuanya dia dah. Berbeza kalau terlambat makmum dan imamnya lebih dari 3 rukun yang panjang, umpamanya imam berdiri pada rakaat yang kedua dan duduk membaca Fatihah, maka hendaklah ia berniat mufaraqah dan diselesaikan salatnya sendirian, atau ia mengerjakan bersama-sama dengan imamnya, ditinggalkan yang membaca bacaan yang dibaca pada salat sendirian dan mengikuti imam berdiri dan duduk atau duduk, hendaknya dibawanya serakaat lagi sedang imamnya beri salam. Jadi dia tak ada rakaat tu lah. Jadi kira batal rakaat tu, dia kira ikut tu imam terus. Dia takut tak niat gitu, dia jadi tak solah rakaat tu dah. Sebabnya dia putus dah. Jadi dia kena ikut terus tu imam, tapi ikut terus tu imam pun kira batal lah, rakaat tu tak cukup rukunnya lah. Dan seperti ini berlaku bagi makmum yang ingin agar perbuatannya sama dengan perbuatan imam. Ini berlaku bagi makmum yang perolehi waktu yang cukup untuk membaca Fatihah yang tidak terlalu cepat dan tidaklah terlalu lambat. Ini syarat dia, diri itu sekadar bacaan sederhana lah Fatihah. Tidak cepat sangat dia lambat sangat dah. Tidak terlalu cepat lah. Tapi gitulah. Dia keadaan lambatnya kalau tu imam laju doa tu keadaan yang gitulah. Ada setengah tu ya ada tu imam ni laju doa semaya dah. Dia laju doa semaya. Ya kadar tu makmum ni baca Fatihah lah hak bolehnya. Lambat sikit pun jangan dia baca surah lain pula dah. Makmum yang masbuk ialah orang perolehi waktu yang tidak cukup untuk membaca Fatihah bersama-sama dengan imam. Kalau imamnya rukuk, sedangkan makmum masih lagi baca Fatihah lah. Nah, tu maksudnya. Tak ada nak baca Fatihah bersama imam. Tak imam rukuk dah. Tu panggil masbuk dah. Kalau sebelum membaca Fatihah ia sedang sibuk membaca bacaannya sunat seperti doa iftitah atau ta'awuz atau diam kerana lupa atau kerana mendengar baca imamnya, maka wajib membaca Fatihah atau sekadar masa diamnya. Dan tidak boleh rokok kerana kalau rokok dengan sengaja dan tahu haramnya, batallah solatnya. Kalau rokok kerana lupa atau kerana jahilnya, maka tidaklah dihitungkan perbuatan itu, tak batal lah kalau dia tak tahu dah. Jadi kaedah dia, biar kalau mari lewat, baca Fatihah saja sekat mana dah. Lepas tu imam rokok, boleh rokok selalu. Tapi kalau akad tak kebedah dah lewat, baca doa iftitah pula dah. Baca doa iftitah. Tadi dia kena baca. Tak perlu untuk imam rokok, dia kena baca lagi surah Fatihah. Dia sepanjang dibaca doa iftitah tadi lah. Sebab dia telah cuba kerana tahu dah lewat. Tapi dia baca lagi doa iftitah. Sedangkan tak ada dah kali nak baca doa iftitah.
Kalau sudah selesai membaca Fatihah sekadar yang wajib dibaca dan sempat mengikuti imamnya dalam rukuk dengan tamak ninah. Syarat tamak ninah ni. Dia tamak ninah, subhanallah lah dah. Maka diperolehilah rakaat itu dan juga tidak sempat mengikuti imam di dalam rukuk. Dia tak ada rukuk bersama imam. Umpamanya didapatinya imamnya di dalam i'tidal. Imam bagi imam i'tidal atau pada saat duduk tunduk hendak sujud dah. Luputlah dari rakaat itu dan wajiblah ia mengikuti imamnya dalam i'tidal atau dalam tunduk bersujud. Dan jangan rokok kalau disengajakan. Dan kalau tahu haramnya maka batallah solatnya. Jadi, ia kena ikut imam itu. Kalau sujudlah, tak boleh dia rokok. Apa dah? Kalau tidak sempat serakaat bersama dengan imamnya, maka wajiblah dikerjakan lagi serakaat sesudah imamnya memberi salam. Adalah, tambah rakaat lah. Tak cukup dah. Dan jika belum selesai membaca kadar wajib dibaca sedangkan imam sudah hendak tunduk sujud, maka ia berhadapan kepada dua hal. Ini ada cara pula. Dia lewat dah. Dia baca Fatihah ni lama, tak ada sudah. Tak imam rokok. Bangun i'tidal dah. Lepas tu. Dah. Tunduk sujud dah. Tak imam tunduk sujud dah. Dia tak baca lagi. Tak sudah lagi baca Fatihah dah. Pertama ialah wajib ketika imamnya tunduk sujud batallah solatnya kerana terlambat dari imamnya dua rukun tanpa uzur. Kalau tanpa uzur batal dah. Dan jika ditinggalkan untuk menyelesaikan bacaan yang wajib dengan sengaja batallah solatnya dah. Ikut mazhab kita ni dah. Kerana itu satu-satunya pilihan agar solatnya tidak batal ialah dengan niat mufaraqah saja. Kalau tak boleh batal niat mufaraqah, tak boleh ikut imam, dia lambat sangat dah. Kalau orang yang masbuk tidak disibukkan dengan baca bacaan yang sunat, hanya ia disibukkan membaca Fatihah saja, maka kembali imamnya pada saat ia sedang membaca Fatihah, hendaklah ia menghentikan sebab membaca Fatihah lalu rukuk bersama imam. Dengan imam akan boleh rasa rakaat dan imam menangguh sebahagian dari Fatihahnya. Kalau dia tak baca benda lain, jadi dia tak perlu ganti, dia baca sekat mana dia je surah Fatihah, maka dia terus rukuk bersama imam dah. Gitulah nak. Maka kalau tidak rukuk bersama dengan imam, luputlah rakaat itu dan lagi solatnya batal kalau makmum menyelesaikan Fatihahnya sedangkan imam tunduk sujud. Sampai sujud dah imam, dia dah baca Fatihah lagi. Kerana terlambat lebih daripada dua rukun dari imamnya tanpa uzur. Itulah, itu mengikut mazhab Syafi'i. Setakat itulah perbincangan kita tentang dia panjang dah, iaitu sifat imam, bukan sifat imam solat ni lah. Syarat sah mengikuti imam dah. Siapa tujuh perkara syarat sah mengikuti imam, huraian panjang dah. Lepas ni baru kita bincang pula bab masbuk ni, nak boleh rakaat kan ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.